Hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Salwa. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Rabi'atul Adawiyah tergolong dalam wanita sufi dalam sejarah Islam. Saya Batrisha. Kawan-kawan nak tahu tak? Khalid Al-Walid dan Angkatan Perang tercengang melihat ketanggasan Khawlah. Saya Insyirah. Kawan-kawan nak tahu tak? Keberanian Khawlah terbukti apabila beliau ditawan dalam peperangan Sahura. Saya Asma. Kalau kawan-kawan nak tahu, bapa Rabi'atul Adawiyah bekerja mengangkut penumpang dengan menggunakan sampan. Saya Erdina. Kawan-kawan nak tahu tak? Khawlah digelar bidadari besi kerana keberaniannya dalam peperangan. Saya Fatimah. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak tahu, sebenarnya Rabi'atul Adawiyah meninggal dunia lebih kurang dalam usia 80 tahun. Bangun! Kerana anda bersama kami dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Terbangun Ustaz. Nasib baik adik kejutkan ya. Alhamdulillah bertemu kembali dalam rancangan Adik dan Al-Quran bersama adik-adik kita yang cergas bersemangat di pagi ini. Lawa-lawa pula tu insya-Allah bidadari syurga. Ya, tasbih. Subhanallah. Tullabi. Naam. Kita akan bacakan sedikit dahulu. Ayat surah An-Nisa ayat ke berapa hari ini insya-Allah adik-adik? 78. 78 ya. Okey, jadi sebelum kita simak-simak kembali, betul-betulkan tulang balik, exercise balik, betul-betulkan tengkuk, ambil nasi lemak dan sebagainya, marilah sama-sama kita dengarkan hafazan daripada adik-adik kita di studio ini. Siapa yang nak baca? Tunjuk insyirah semua. Insyirah. Ya, insyirah lah kena baca. Okey, yang lain, simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hazihi min Yaqulu dua harakat. wa in tusibhum hasanatun yaqulu hazihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hazihi min 'indik kullum min 'ind Apa tu? Kullum min 'indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Masya-Allah, halus, cergas, memantul-mantul bacaan adik insyirah. Dua mantap untuk dia. 1 2 3. Mantap. Ya. Yeah. Kita akan petik satu tajuk daripada apa ayat yang kita baca tadi, iaitu setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa Pasti akan mati. Ya Allah. Manusia mati ke tak mati? Mati. Makcik-makcik kat rumah tu mati tak mati? Mati. Siapa yang tidak mati dekat dunia? Allah. Allah sahaja yang tidak mati. Malaikat yang cabut nyawa mati ke tak mati? Mati. Mati juga. Maknanya sepatutnya mati ni semua akan menghadapi. Patutnya dia takut ke tak takut? Takut. Sepatutnya. Tak. Tak takutlah, semua orang akan hadapi. Cuma kita diajar sebagai orang Islam supaya membuat persiapan sebelum mati. Sebelum mati. Tasbih. Subhanallah. Okey. Jadi yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz nak bawa satu cerita sedikit tadi bagaimana seorang yang menunjukkan bahawa maut itu akan kejar dia walaupun dia berada dekat tempat mana-mana sekalipun. Ayat yang kita baca tadi pun, kalaulah dia berada di bintang kejora sekalipun, kalau ajal dia telah sampai, dia akan mati ke tak mati? Mati. Mati, bahkan kita tidak tahu bilakah kita mati. Seorang yang bernama Jalil Al-Qadri. Siapa dia? Jalil Al-Qadri. Ya, Jalil Al-Qadri ni dia ikutlah function di dalam zaman Nabi Sulaiman. Bila dia ikut sebuah majlis dekat dalam majlis Sulaiman, tiba-tiba ada seorang yang tidak pernah dia kenali, tiba-tiba merenung tajam dia. Renungan itu menyebabkan Jalil Al-Qadri sejuk satu badan, takut, gemetar, seram seluruh badan. Akhirnya Jalil Al-Qadri pun berjumpalah dengan Nabi Allah Sulaiman. Jumpa dengan siapa? Nabi siapa? Allah. Nabi Allah Sulaiman. Ya.
Ketika mana jumpa Nabi Sulaiman, dia kata, Nabi Sulaiman, kau menguasai kerajaan langit, kau menguasai angin, kau menguasai binatang, kau menguasai jin. Aku minta kau tolonglah terbangkan aku dekat utara India sana. Sebab aku ada nampak seorang mamak tu yang aku tak kenal. Dia gendong aku, seram aku. Satu badan rasa nak terlucut semua tulang-tulang. Dia kata, okey, tak apa. Aku perintahkan kau. Aku minta angin terbangkan kau ke utara India. Sekarang juga, zup, tengok-tengok dah sampai. Bila dia sampai ke utara India tu dari... Tengok-tengok orang yang merenung dia dengan tajam tadi pun. Dah ada on the spot kat situ juga. Dia betul-betul pening. Tiba-tiba sap ditarik nyawanya oleh malaikat maut. Asalnya ditarik nyawa oleh siapa? Allah. Melalui perantaraan malaikat maut. Akhirnya matilah dia. Maka oleh sebab itu adik-adik yang rahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, kita tidak tahu bila kita mati. Betul? Betul. Kita tidak tahu di mana tempat yang kita akan mati. Di dalam studio, di dalam kapal, dalam kapal terbang, ketika mana main game, ketika mana khusyuk layan FB, ketika mana tengah ganja dan argela mati. Mustahil tak mustahil? Mustahil. Mustahil. Tak mustahil. Ketika mana di padang bola, cuba adik dan tuan-tuan saksikan YouTube. Di padang bola tengah senyum, kan? Passing bola kat kawan lagi, puluhan video. Tiba-tiba mati ditarik nyawa yang menggelupu kat padang bola pun ada. Ya Allah. Kita akan sambung cerita tentang setiap yang bernyawa pasti akan mati. Selepas daripada ini, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sentiasa mengingatkan mati, ya. Dan kita berjumpa kembali dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih, Subhanallah. tahmid, Alhamdulillah. takbir, Allahu Akbar. tahlil. La ilaha illallah. Ya, adik-adik. Ketika mana kita berada di benteng yang kokoh dekat bintang kejora, dekat utara India, dekat mana-mana saja, kalau Allah nak kata mati, mati tak? Mati. Oleh sebab itu, adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita diajak untuk buat persiapan menghadapi mati. Sebagian ulama berkata, barang siapa yang banyak mengingati mati, dan bahkan kita digalakkan berdasarkan hadis yang begitu banyak. Dulu Nabi kuntu nahaitu. Sebelum ini aku pernah melarang perempuan untuk menziarahi kubur. Sebab kadang-kadang perempuan ni sifat dia terlampau emosi. Budaya Arab pula menampar-nampar muka, cakar-cakar baju, kan. Dulu pernah melarang. Tetapi sekarang Nabi ada keluarkan satu hadis lagi sebelum baginda wafat, memansuhkan hadis yang dahulu, ziarahlah akan kubur. Kerana menziarahi kubur akan mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Ya, bahkan dalam satu hadis yang lain daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, berziarahlah ke kubur. Kerana apa? Kerana berziarah ke kubur dapat menolong seseorang untuk mengingatkan kamu kepada akhirat. Mandikanlah orang mati kerana mengurus jasad orang mati merupakan nasihat yang paling mendalam. Kita pegang badan dia, pusingkan badan dia, siram air, tengok biru je. Lepas tu muka dia tidak bermaya lagi. Kita mandikan dan uruskan dia juga. Ya Allah, itu kan nasihat yang paling mendalam. Dan kalau boleh sembayangkanlah juga jenazah. Sesungguhnya dia akan meruntuhkan hati kamu. Oleh sebab itu persiapan menghadapi mati. Ulama kata, barang siapa banyak mengingati mati, dia akan buat persiapan yang pertama, segera bertaubat. Apa dia? Segera bertaubat. Yang kedua, bukan sahaja dia mudah bersegera bertaubat. Yang kedua, dia berhati tenang. Berhati apa? Benar. Dia kata semua Allah telah tentukan. Kalau Allah kata aku nak mati, mati. Kalau Allah kata aku tak mati, tak mati. Maka ketika mana dia memperjuangkan kebenaran, walaupun di hadapan orang yang zalim, walaupun di hadapan orang yang jahat, ketika itu dia kata, kalau dia nak pancung aku, kalau Allah kata tak mati, tak mati juga, sebab ajal di tangan siapa? Allah. Maka ketika itu dia tenang tak tenang? Berani tak berani? Berani. Berani. Hati dia akan tenang. Dia kata, kalaulah misalnya aku dekat pembaringan pun, dekat tilam pun, kalau Allah nak kata mati, mati juga. So apa aku perlu takut? Sama ada ajal telah ditetapkan oleh Allah, kita berusaha je. Kalau nak menghadapi buaya pun buayalah. Ibaratnya begitulah. Sebab ini berlaku kepada Khalid bin Al-Walid. Siapa dia? Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ketika mana dia ni seorang mujahid, seorang yang banyak berperang, yang mempertahankan Islam, tiba-tiba rupanya dia mati. Dia apa? Di atas katilnya. Ketika tu dia kata, ya Allah, tiadalah tubuh badanku seinci pun melainkan ada kesan panah, ada kesan tombak, ada kesan tusukan. Tetapi sesungguhnya aku mati di atas pembaringan. Nampak? Nak menunjukkan ajal tu tak kira. Kalau Khalid Al-Walid nak tak dia mati syahid? Kalau ikut nak tak? Dia memang nak. Bila dia nak tapi Allah kata Allah tak izinkan lagi ajal dia di medan perang. Berlaku tak mati?
Tak berlaku. Tiba-tiba Allah izinkan dia untuk mati di atas di atas katil. Nak buat macam mana? Itu sebab orang yang selalu mengingati mati dan yakin kepada mati itu di tangan Allah, dia tidak takut berbuat apa-apa, bahkan hati dia sentiasa tenang. Dan yang ketiga, adik-adik, orang yang mengingati mati ni rajin beribadah. Rajin apa? Beribadah. Beribadah itu bukan sembahyang puasa zakat haji aja, tuan-tuan. Termasuklah kerja dia rajin, kerja dia bersungguh, sebab kerja dia adalah sebahagian daripada ibadah. Tullabi. Naam. Kalau tak percaya, kalau kita buat calculation mudah, selama kita hidup 65 tahun, katalah 65 tahun, disebabkan Nabi kata umur kita di antara 60 hingga 70. Itu pun kalau sampai. 60 hingga 70 adalah 65. Tolakkan 15 tahun. Ustaz, kenapa tolak 15 tahun? 15 tahun tu umur kita akil baligh bagi lelaki. Yang maksimum lah. 65 tolak 15 berapa? Siapa tahu? 65 tolak 15. 50 tahun baki usia kita. Baki usia kita, adik-adik, kita selama 50 tahun ni, kalau kita tidur satu hari 8 jam, kita sudah menghabiskan 17 tahun untuk tidur. Berapa lama tahun? 17 tahun. Lama tak lama? Lama. Itu pun kalau satu hari tidur 8 jam. Kalau tengah dengar kuliah ustaz tidur, hari Jumaat tidur, hari Minggu tidur, berapa lama dia akan tidur? Kalaulah itu baru tidur, ustaz tak ada kerja ke? Ada. 50 tahun baki yang dia bekerja, kalau satu hari bekerja 12 jam, selama 50 tahun yang hidup, dia akan menghabiskan 25 tahun untuk bekerja. Berapa lama? 25 tahun. Lagi lama daripada tidur. Ustaz, takkan orang kata kerja dia tak ada masa rehat? Ada. Satu hari rehat lebih kurang 4 jam. Lebih kurang 4 jam. Selama kita hidup 50 tahun, kita akan menghabiskan 8 tahun untuk rehat. Berapa tahun? 8 tahun. Campurkan 17 tahun tidur, tambah 25 tahun kerja siang hari, tambah 8 tahun rehat. Jumlahnya tuan-tuan, cuba kira 50 tahun. Tadi kita kata usia kita tinggal 50 tahun. 3 aktiviti tadi habis 50 tahun. Wallahi, semuanya tidak masuk lagi solat. Solat kan namanya ibadah khusus kan? Tak masuk lagi tu. Katalah kita kira solat juga walaupun umur dah habis. Solat kita kalau 50 tahun kita hidup, katalah satu solat 10 minit. Berapa minit? 10 minit. 10 minit. Kalaulah 10 minit, kita baru menghabiskan 2 tahun untuk solat. 2 tahun. Itu pun kalau satu solat 10 minit. Biasanya proporsional sembahyang 2 minit setengah. Amatur 3 minit. Budak-budak lagi 1 minit. Kalau 10 minit satu solat pun, kita baru menghabiskan 2 tahun untuk solat. Sedangkan 17 tahun tidur. 25 tahun kerja siang hari. 8 tahun rehat. Itu sebab figure kita dah boleh kira. Takkanlah solat kita boleh masuk syurga. Tak, kita nak jadikan ibadah seharian kita juga. Supaya kita tukarkan ibadah kita 25 tahun sebagai ibadah kepada siapa? Allah. Oleh sebab itu orang yang ingat mati, dia rajin beribadah, rajin bekerja, rajin solat, rajin menolong manusia. InsyaAllah akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tenang. Kalau takut pun kalau mati pun dia takut ke tak takut? Tak. Kita akan dengar pesan Atuk selepas ini. Terus setia bersama kami dalam rancangan Adik. Al-Quran. Hayati hikmah kalamullah. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Kaya sebelum miskin. Lapang sebelum sibuk. Hidup sebelum mati. Masya Allah, mati. Ya, seram Atuk dengar mati-mati ini. Ya, terima kasih kepada cucu-cucu Atuk yang menendangkan lagu 5 perkara sebelum 5 perkara. Terima kasih kepada cucu Atuk di luar sana yang setia di depan TV masing-masing. Dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Seperti biasa, terima kasih kepada Ustaz Zamri, Masya Allah. Di mana Ustaz menerangkan tentang maksud panjang lebar ayat ini. Ayat menceritakan soal mati. Soal apa? Mati. Ustaz Zamri kata, di mana kita berada? Dalam rumah ke, dalam peti besi ke, di menara tinggi ke, tetap akan mati. Ya, cuma yang Atuk rasa heran sikit tu, Atuk tengok cucu-cucu Atuk yang dah tua-tua tu, ya, yang umur 70 lebih tu, takut nak mati. Kenapa takut mati? Cucu tu takut mati tak? Tak takut? Takut. Takut. Pasal apa takut mati? Itu soalan tu. Atuk tanya, pasal apa takut mati? Ada orang jawab, dia kata apa? Dia kata, saya bukan takut apa tu. Kata dia, saya takut sebab saya dosa, ada pahala tak banyak lagi. Atuk kata, kalau pahala tak banyak, cari pahala banyak-banyak. Betul tak? Betul. Kita pahala dah banyak, takut apa? Apa Fatimah? Ya. Tapi kan, kalau semua orang mati, kenapa Nabi Isa tak mati? Betul juga, ya. Betul juga. Kalau Atuk kata semua orang mati, Ustaz Zamri kata semua orang mati, kenapa Nabi Isa tak mati? Betul. Sekarang Nabi Isa tak mati. Ya,
Nabi Isa belum mati lagi, belum dimatikan. Sampai satu ketika nanti, bila tiupan skala yang pertama, tiup saya pertama, semuanya akan mati. Bahkan malaikat yang ambil nyawa orang tu, malaikat ambil nyawa orang pun dia pun akan mati. Malaikat yang tiup skala itu pun akan mati. Syaitan iblis yang tak mati selama ni pun besok mereka akan mati. Jadi kesimpulannya Fatimah, soalannya Nabi Isa juga satu ketika nanti akan mati. Maka dia Allah kata semua yang hidup. Yang hidup ni apa dia? Manusia hidup. Malaikat hidup tak? Hidup. Iblis jin hidup tak? Hidup. Binatang hidup tak? Hidup. Pokok-pokok hidup tak? Hidup. Kursi hidup tak? Tak. Dia, betul kursi tak hidup kan? Walau bagaimanapun, kursi yang tak hidup itu pun satu masa dia akan musnah juga. Dia mungkin besok patah kaki dia. Bila patah kaki dia, orang tak pakai dah. Masuk store. Betul tak? Betul. Musnah jugalah. Tapi yang cerita yang hidup, manusia, malaikat, jin, syaitan, binatang dan pokok-pokok. Pokok hidup tak? Hidup. Pokok tu hidup tu. Sebab tu kita kena bagi dia air, kita kena bagi dia baja. Satu masa nanti dia juga akan mati. Atuk-atuk. Ya. Apa lagi Fatimah? Ya. Ya. Betul ke Nabi Isa nanti masa hari kiamat, Nabi Isa akan selamatkan seluruh umat Islam? Dia Nabi Isa, dia tak mati lagi. Allah simpan dia, Allah angkat dia. Di mana wallahu alam, cuma Allah kata di sisi Allah. Satu masa nanti Isa akan turun semula untuk membantu Imam Mahdi untuk berperang dan berjuang dengan siapa? Dajjal. Dengan Dajjal. Itu Mbak Aisyah kata. Akhirnya selesai semua tugas dia. Bila tiup sangkakala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa makna dia? Jadi insya-Allah cucu tak akan tahu makna dia. Dia semua yang wujud, semua yang hidup ini, semua yang ada bumi ini, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa, semua akan hancur. Yang hidup ke, yang tak hidup ke. Mati tu sakit tak? Mati tu sakit tak? Nanti Datuk cerita ni. Jadi semua yang wujud akan apa? Binasa. Yang tinggal siapa? Allah. Allah saja yang tak binasa. Lain daripada itu semuanya binasa. Jadi soalannya mati sakit tak? Atuk nak jawab sebab Atuk tak mati lagi. Atuk tak mati lagi. Cuma Atuk nak cerita Nabi kata apa? Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata inna likulli mautin sakarat. Ya Allah. Siapa kata ni? Siapa kata? Nabi kata. Siapa kata? Nabi. Takkan Nabi bohong kot. Nabi kata apa? Inna likulli mautin sakarat. Bagi setiap kematian itu, setiap mati itu sakarat. Apa dia? Seksa. Rupanya mati itu seksa. Itu insyaallah kalau dengar tahulah mati itu seksa. Agak-agak itu orang takut mati ya. Boleh jadi kot. Walau bagaimanapun, seksa ke, tak seksa ke, boleh lari tak? Tak. Boleh mengelak tak? Tak. Tak boleh. Sampai masa? Sampai masa? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala sampai saat dia sampai ajal dia, satu saat tak boleh dilengahkan, tak boleh dicepatkan. Mati tetap mati. Walau bagaimanapun kita suka ke, tak suka ke, takut ke, tak takut ke, kita pasti akan Mati. Maka sebab itu kita kena sedia bekalan untuk kita gunakan selepas kita mati. Maka sebab itulah jangan takut mati. Sebab ulama-ulama kata mati itu hanya perpindahan. Ya. Bila nak mati, mula-mula kita nampak apa tu? Ya, Masya Allah dia. Semua tanya nak mati nampak apa. Maknanya tak tahulah nampak apa. Nak tanya orang mati. Apa dia dah mati dah. So, walau bagaimanapun kadang-kadang ada disebut dalam kitab-kitab yang Atuk baca ya. Orang nak mati ni, kalau dia tu orang baik, orang yang sembahyang. Macam cucu Atuk lah. Sembahyang tak? Sembahyang. Kita tak buat mungkar, tak buat maksiat. Kita baik tak? Baik. Bagi bila mati, ditayangkan macam syurga. Macam TV tu. Teteng, tajuk dia syurga. Dia tengok makanannya, kalau syurga macam mana, sungai-sungainya macam mana. Itu gambaran siapa dia? Syurga. Tapi itu kalau orang baik. Kalau orang tak pernah sembahyang, dia tak pernah buat baik, merompak, mencuri, meragut. Sebelum dia nak mati, apa dia nampak? Dia bayang apa? Teteng, tajuk dia neraka. Tengok dengan apinya. Nak tak? Tak nak. Itu dia kata nazak. Masa dia nazak tu masa dekat-dekat nak cabut nyawa dia. Dia perlihatkan. Kalau orang baik, dia perlihatkan soal syurga. Kalau orang jahat, dia lihat apa?
Neraka. Habis nak buat apa lagi? Tak ada lagi. Sampai saat dia, zap, dia cabut. Maka matilah dia. Berpindahlah ke alam barzah. Okey. Ya. Malaikat pun mati juga. Semua malaikat mati. Yang tinggal siapa? Yang tinggal hanya Allah saja. Okey. InsyaAllah cucu atuk, mudah-mudahan kita bersedia untuk kita nak mati. InsyaAllah kalau Allah nak panggil kita balik, kita balik. Okey, hingga bertemu lagi di seri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Karena itu, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Bye.